Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Jururawat dan bidan perlu memberi penekanan patient safety bagi siap siaga dalam menghadapi cabaran kesihatan dan perawatan. Penglibatan aktif PGGMB penting bagi menyediakan landasan untuk guru-guru generasi masa kini, meningkatkan kedaya tahanan dan kebolehan berinovasi. Sistem perkhidmatan penjagaan kesihatan kian pesat berkembang dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penggunaan IT dan internet. Justru jururawat dan bidan perlu sentiasa mengikut trend teknologi perubatan terkini bagi mencapai harapan klien yang semakin meningkat. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa melancarkan sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa bagi Kementerian Kesihatan pagi tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga berkata, di samping kompeten dalam mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan teknologi, jururawat dan bidan di negara ini perlu prihatin kepada nilai-nilai sosial, naluri kemanusiaan dan etika kejururawatan dikekalkan pada setiap masa. Patient safety di setiap pelaksanaan penjagaan dan perawatan kepada pesakit selaras dengan dasar-dasar yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Mudah-mudahan Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan mampu mengorak langkah yang lebih jauh ke arah penyediaan jururawat dan bidan pakar atau advanced practitioners di masa akan datang demi menandingi cabaran kesihatan dan perawatan di masa hadapan. Majlis diselajurkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema sambutan Hari Jururawat Kita, Masa Depan Kita sangat bersesuaian bagi menyediakan jururawat dan bidan untuk menangani cabaran kesihatan global yang semakin mencabar. Manakala tema Hari Perbidanan bersama lagi dari bukti kepada realiti, menghargai para bidan dalam melaksanakan pelbagai usaha perawatan dan amalan berasaskan bukti yang berupaya membawa ke arah perubahan bermakna bagi profesion, wanita dan keluarga. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis makan malam sempena ulang tahun Jubli Intan Persahabatan Antarabangsa. Majlis berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan penyampaian beberapa anugerah termasuk anugerah BRC Henry Dunant 2023 bagi pemimpin-pemimpin muda. Juga hadir 23 diplomat asing di negara ini. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan lagi hubungan diplomat asing dan pejabat misi di negara Brunei Darussalam terutamanya dalam diplomasi kemanusiaan. Negara Brunei Darussalam meratifikasi perjanjian Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP kepada New Zealand selaku negara depository bagi CPTPP pada 13 Mei 2023. Mengikut perjanjian berkenaan, CPTPP akan berkuat kuasa bagi negara Brunei Darussalam 60 hari selepas tarikh pemberitahuan. Perjanjian CPTPP telah ditandatangani oleh 11 buah negara, terdiri daripada Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepun, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura dan Vietnam pada 8 Mac 2018 di Santiago, Chile.
Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas bermutu tinggi dengan akses pasaran kepada 600 juta penduduk dan jumlah keseluruhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang mencapai lebih kurang 13.5 trilion dolar Amerika. Dengan penghapusan cukai yang tinggi serta peraturan perdagangan yang moden, perjanjian tersebut memastikan perdagangan di antara ahli-ahlinya sentiasa terbuka, dipermudahkan dan saling menguntungkan. Perjanjian membukakan peluang perdagangan ke pasaran-pasaran baharu seperti Kanada dan negara-negara Latin Amerika termasuk Chile, Peru dan Meksiko. Penglibatan di dalam perjanjian tersebut juga dijangka meningkatkan daya tarikan negara sebagai sebuah destinasi pelaburan langsung asing. Penyakit tekanan darah tinggi boleh dicegah dengan mengamalkan cara hidup sihat. Selain menjalankan aktiviti fizikal seperti beriadah atau membuat kerja luar rumah, pencegahan juga boleh dilakukan dengan mengamalkan pemakanan sihat. Haji Azizi Ahmad membawakan laporannya. Menurut Kementerian Kesihatan, 4 produk makanan iaitu roti paun, keropok, mi segera dan makanan dalam tin atau paket mengandungi kandungan sodium yang tinggi. Dari aspek pengambilan makanan tinggi garam pula, tabiat menambah garam semasa memasak dan menambah kicap dalam hidangan atau semasa makan merupakan antara tabiat yang tinggi di negara ini. Jadi antara langkah-langkah lain yang dapat dilakukan untuk mengawal pengambilan garam AUDA adalah satu, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan diri mengenai sumber-sumber garam dalam makanan harian. Yang kedua, pilih dan guna bahan rendah atau tanpa garam dalam masakan AUDA. Yang ketiga, elakkan daripada menggunakan garam, cube, stok dan sos dalam satu masakan. Yang keempat, kurangkan kekerapan makan makanan di restoran. Yang kelima, amalkan tabiat membaca label di arah produk makanan. Yang keenam, jadikan tabiat memilih makanan yang tidak berproses dan segar. Yang akhir sekali, yang boleh kami nasihatkan kepada orang ramai ialah hadkan atau elakkan makan makanan stek yang masin seperti keropok. Pengurangan sodium memainkan peranan penting dalam melindungi rakyat daripada beban penyakit-penyakit tidak berjangkit. Mengurangkan pengambilan garam adalah salah satu cara kos efektif dalam meningkatkan kesihatan. Seperti yang disarankan, memperbaiki tabiat permakanan adalah tanggungjawab masyarakat dan juga individu dengan pendekatan whole of nation dan whole of society ke arah perubahan tersebut. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan termasuk beristighfar dan memohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diteruskan sehingga bila-bila. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Sambutan Hari Raya Aidilfitri terus diadakan oleh pelbagai pihak meskipun bulan Syawal sudah memasuki minggu akhir. Pengitadi Pertubuhan Warga Emas mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang diselajurkan dengan penyampaian anugerah khas Warga Emas Platinum yang berlangsung di Kampung Beribi. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Soyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei. Antara pengisian majlis, bacaan citation bertajuk Anugerah Khas Warga Emas Platinum. Pertubuhan Warga Emas yang Bapak Pihin dan tim dan para hadirin kita.
juga mengadakan majlis seumpamanya jawatan kuasa takmir Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayan, Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Long Mayan, Belia dan Belia Wanis serta Muslimah Balai Ibadat berkenaan. Majlis semalam berlangsung di Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayan, Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sambutan antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dan mengukuhkan ukhuwah antara ahli jawatankuasa takmir Balai Ibadat Hajah Aminah bersama dengan Majlis Perundingan Kampung, Belia dan Belia Wanis serta penduduk kampung. Majlis Perundingan Kampung Danau turut tidak ketinggalan mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri yang berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Danau, Daerah Tutong pagi tadi. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis ini, 5 warga emas dari kampung berkenaan menerima sumbangan derma. Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian, tarian dan deklamasi puisi. Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri juga diadakan pagi tadi oleh Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu. Majlis berlangsung di bangunan Pesatu di Kampung Lubuk Pulau, Daerah Tutong. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, juga diselajurkan penyampaian hamper kepada warga emas sebagai penghargaan kerana masih bergiat aktif berdasarkan penglibatan serta sumbangan mereka kepada perkembangan dan aktiviti Pesatu. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semalam, Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya juga mengadakan Majlis Ramah Mesra sempena Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya, Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penghargaan kepada mantan-mantan Ketua Kampung Tanjung Maya dan Pemangku Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau serta penyerahan sumbangan kesyukuran bagi warga tertua di kampung berkenaan. Acara dikendalikan dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Tanjung Maya, Persatuan Tanjung Maya Pertama dan Koperasi Tanjung Maya Ko Pertama. Lebih 80 orang menyertai acara Sikal Syawal, anjuran Majlis Perundingan Kampung Birau, Kebia dan Luagan Timbaran melalui Biro Sukan dan Riadah. Sambutan diadakan pagi tadi dengan kerjasama Biro Belia dan Belia Wanis sempena sambutan Hari Raya. Antara yang menyertai Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, berhari raya dengan menunggang basikal berkunjung-kunjungan ke rumah-rumah penduduk Kampung Birau dan Kebia, Jalan Kuala Abang Tutong, bertujuan mengimbau kenangan lebaran serta mengenang budaya suatu ketika dahulu semasa musim perayaan Hari Raya. Sambutan Hari Raya Aidilfitri turut diadakan pagi tadi oleh Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan di Bukit Bendera, Pekan Tutong. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali selaku penasihat Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI.
Majlis diselajurkan dengan kesyukuran bagi meraikan 30 delegasi Ahli Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam yang akan berangkat ke Kuala Lumpur selaku wakil negara bagi menghadiri Persidangan Dunia Associated Country Women for the World ACWW bermula 17 Mei ini. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada hamba-Nya untuk bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan termasuk beristighfar dan memohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diteruskan sehingga bila-bila. Perkara tersebut antara yang digariskan dalam tazkirah taubatnya Abu Nawas semasa malam munajat kali ke-85 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Ali Wafiuddin bin Haji Osman, pengasas kumpulan Al-Bushra, program keugamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, turut mengimarahkan program tersebut belia-belia kumpulan Al-Bushra dan belia da'i program keugamaan belia Pusat Dakwah Islamiah, Jawatankuasa Takmir dari Masjid Kampung Butat, Masjid Kampung Labu Estate dan Masjid Kampung Kriam serta jemaah daripada 87 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Bersempena penubuhan Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ke-16 tahun, pagi tadi diadakan pertandingan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara murattal bagi ahli jawatankuasa takmir, kumpulan muslimah dan jemaah masjid tersebut yang berumur 50 tahun ke atas. Pertandingan anjuran ahli jawatankuasa takmir masjid berkenaan berlangsung di Kampung Rimba. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertandingan antara lain bertujuan menjadikan masjid sebagai mesra jemaah. Persatuan Halakah Cinta Al-Quran Negara Brunei Darussalam melalui kumpulan Halakah 8 kawasan Lambak Kiri Berakas mengendalikan Majlis Khatam Al-Quran kali ke-18 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis tersebut diadakan pagi tadi di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Perpindahan Lambak Kiri Berakas. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Muhammad Mustaqim bin Muhammad dari Persatuan Halakah Al-Quran Kelantan. Diikuti dengan bacaan surah khatam beramai-ramai dikepalai oleh Daeng Hajah Nur Sina binti Haji Hidup, ahli Persatuan Halakah Cinta Al-Quran Negara Brunei Darussalam, tahtim dan doa khatam. Jadi setiap 3 bulan kami akan membuat khatam di mana-mana masjid yang terpilih lah. Seperti kalau
tiap-tiap bulan itu kami hadkan 1 bulan 10 juz, 2 bulan 20 juz, jadi 3 bulan 30 juz. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Brakas B yang berlangsung selama 2 hari berakhir petang tadi. Pengundian dan pemilihan diadakan di Dewan Kemasyarakatan 1, Rancangan Perumahan Negara, Lambak Kanan. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan penghulu Mukim Brakas B ialah Haji Said Muhammad Yassin bin Haji Said Anayatullah Shah berusia 40 tahun. Antara peranan penting jawatan penghulu Mukim ialah bekerjasama dengan ketua-ketua kampung dalam Mukim dan persekitarannya ke arah membangun dan memeduli kesejahteraan penduduk. Dengan cabaran pendidikan masa kini, Kementerian Pendidikan mengalu-alukan sumbangan dan penglibatan aktif Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB dalam sama-sama mengembeling tenaga untuk mengukuhkan sektor pendidikan negara. Menurut Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan, dengan pengalaman dan latar belakang PGGMB, sumbangan boleh diterjemahkan dalam bentuk sokongan perkembangan profesional guru-guru tempatan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan khasnya Akademi Guru dan Kepimpinan Brunei Darussalam dalam rangka program yang sesuai dalam mengukuhkan lagi profesionalisme guru-guru dan memupuk etika perguruan yang elok dihayati dalam perkhidmatan. Berucap di Majlis Pembukaan Rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan PGGMB ke-73 pagi tadi, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin berkata, ini adalah penting bagi memberikan suatu landasan untuk guru-guru generasi masa kini mendapatkan sokongan dari mereka yang kaya dengan pengalaman untuk mengukuhkan kedaitahanan dan kebolehan berinovasi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil pelajar cemerlang. Menurut Awang Haji Yahya bin Haji Mirasan, pengarah bahagian penerangan PGGMB, pelbagai rancangan disusun, antaranya menubuhkan sekolah bagi kanak-kanak kurang pendengaran. Kita ada merancang ada yang untuk membina rumah-rumah kos rendah. Jadi rumah kos rendah ini sudah siap, nanti memanglah akan mendapat sumber ekonomi juga untuk disewakan pada ahli-ahli kepada ahli sendiri yang kurang pendapatan. Jadi ya boleh menyewa rumah-rumah ini nanti. Projek-projek mengubah suai atau menambah baik bangunan sekolah yang sudah rusak memang diteruskan. Ini bertujuan untuk menambah bilangan pelajar-pelajar termasuklah di sekolah PGB ini. Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan aktiviti amal bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria bertempat di kawasan letak kereta Kementerian Pendidikan. Pelancaran aktiviti amal tersebut disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Antara tujuan aktiviti tersebut diadakan adalah bagi mengumpul kutipan sumbangan derma berbentuk kawangan bagi sama-sama membantu meringankan beban mangsa gempa bumi. Selain aktiviti walkathon, aktiviti jualan amal turut diadakan. Sukan Asia Tenggara, Sukan C ke-32 di Kemboja. Dua peserta angkat berat negara Muhammad Nasrul Haji Abu Bakar dan Liana Safiah Sidek bertanding kemarin dan menamatkan acara di tempat keempat. Berkenan berangkat menyaksikan acara tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dalam acara bawah 61 kg, Muhammad Nasrul berjaya mengangkat 100 kg bagi kategori snatch
Manakala kategori clean and jerk pula berhasil melakukan angkatan seberat 126 kg untuk mengumpul mata 226 kg secara keseluruhan. Atlet Indonesia memenangi pingat emas, pingat perak disandang oleh Filipina dan Thailand pula mengutip pingat gangsa. Sementara bagi acara bawah 49 kg wanita, Liana Safiah berjaya melakukan angkatan seberat 53 kg bagi kategori snatch dan 67 kg bagi kategori clean and jerk, sekaligus mengumpul 120 kg secara keseluruhan. Pingat emas dimenangi oleh atlet Thailand, diikuti Filipina meraih pingat perak, manakala Indonesia mengutip pingat gangsa. Kontingen pasukan wushu dan olahraga negara Brunei Darussalam selamat kembali ke tanah air semalam setelah mewakili negara dalam Sukan SEA ke-32 Phnom Penh, Kemboja. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pasukan wushu negara berjaya membawa pulang 2 pingat emas serta 2 pingat gangsa. Dalam temu bual dengan RTB, penerima 3 kali pingat emas Sukan SEA Asia Tenggara menjelaskan pencapaian kali ini sangat bermakna dan ia adalah hasil sokongan kuat dari ahli keluarga serta jurulatih dan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tapi untuk menguatkan semangat, minta doa dari adik-beradik, bapa, ibu, mama, sama kawan-kawan, akan mengatakan terima kasih kepada pertama kali untuk keluarga saya, abang-abang, dan adik, dan coach yang selalu melatih saya dari awal sampai sekarang. Honestly, it's still betul lah. I still haven't feel real yet lah. Since last year in Vietnam SEA Game, I didn't get a good result. That really affects my confidence in myself. But so I didn't give up. So I keep train, and finally that training paid off, getting this gold medal. It's very time catching lah sebenarnya. So kami mesti hari-hari training sama-sama. Since my partner is new, I think he's very good. He's improving very fast, and then he's a fast learner lah. And I appreciate him. I really try my hardest, and every day when we have any training session. At first I only thought that this competition was only for experience. I just wanted to go out there and do my best and hopefully get good result. Whatever I bring back, I'm really happy and I'm really thankful for all the medals, that whatever color it is. And I think although people have high expectation of me, and I still think that I have a lot to improve on. So I hope that I will come back with a better result.